Yang berikutnya tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas kita susun jadual kita tu, yang berikutnya ialah dia panggil salli ala Sayyidina Muhammad istiqamah dalam amal. Istiqamah, usaha untuk buat. Istiqamah ni penting. Salli ala Sayyidina Muhammad. Istiqamah ni tuan-tuan, subhanallah, sehingga kan sampai kepada satu tahap, kalau kita keuzuran, kalau kita tak mampu untuk buat, Nabi SAW sebut, apabila seseorang itu dia tertinggal zikir dia tertinggal amalan dia, hizib amalan yang dia buat ketika dia nak tidur, disebabkan keletihan dia, mungkin disebabkan sakit dia, disebabkan keuzuran dia, disebabkan permusafiran dia tak mampu untuk buat amalan yang dia biasa buat, maka subhanallah, buatlah keesokan harinya di antara waktu subuh dengan waktu duha. Di antara waktu subuh dengan waktu zuhur, tu waktu dia, kalau dia buat, pahalanya sama seperti mana dia melakukan pada malam hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam riwayat yang dia menceritakan kelebihan kepada orang yang istiqamah melakukan amalan. Bila sampai satu hari dia sakit, maka pahala amalan itu diteruskan oleh Allah. Tuan-tuan biasa ulang alik ke masjid, tiba-tiba satu hari tuan-tuan sakit, tuan-tuan tak boleh pergi masjid, maka pahala pergi masjid tu musallak berterusan Allah bagi dekat kita. Pasal apa? Pasal amalan-amalan tu istiqamah dia buat waktu dia sihat. Faham tak? Dan bila kita istiqamah duk buat mulazamah, dia panggil melazimi amalan, kalau kita terlupa, kita tertinggal, kita tak sihat, maka tolong qadha pada waktu yang lain amalan sunat tersebut. Contoh, tuan-tuan biasa duk buat 2 rakaat sebelum main subuh, biasa duk buat lah, bukan main-main, pahala dia besar. Khairun minad dunya ma fiha ni, lebih hebat pada dunia segala isi. Hari ni terlepas, sagi qadha balik. Boleh ke qadha Ustaz? Boleh, dengan syarat amalan tersebut memang kita lazimi, memang kita dah biasa duk buat dah. Baik tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu. Hari ni kita akan masuk sikit, tuan-tuan boleh buka pada muka surat 24. Buka pada muka surat 24, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Amalan-amalan kita boleh buat pada waktu pagi ni, waktu subuh. Tuan-tuan yang sallallahu alaihi wasallam boleh dapatkan buku ni kat luar. Solat sunat fajar. Solat sunat fajar. Kebiasaannya waktu subuh masuk sekitar pukul 6 pagi, namun dia berubah mengikut keadaan tarikh dan tempat. Waktu subuh ini banyak kelebihan dan seharusnya kita merebut peluang fadilat yang disediakan. Antaranya, yang pertama, solat sunat fajar. Tadi ni, solat sunat fajar 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina. Apa kelebihan dia tuan-tuan? Sabda Nabi SAW, an Aisyah radhiyallahu anha qalat an Nabi sallallahu alaihi wasallam raq'atanul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW bersabda, 2 rakaat fajar, 2 rakaat semayang. Kalau sebut fajar ni tuan-tuan, ialah semayang bainal azan wal iqamah, kata ulama. Di antara azan dan iqamah subuh tu, kita biasa disebut sunat qabliyah subuh tu, sunat fajar tu. Itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalamnya. Antara tanah paling mahal tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, antara tanah tempat-tempat mahal kot, saya tak tahulah dekat Cameron Highland, dekat Berincang, tepi-tepi jalan ni, saya tak tahulah berapa harga dia. Saya yakin mahal kot sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau tuan-tuan ada tanah 1 ekar tepi jalan dekat Berincang ni tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan di antara orang paling kaya dekat Cameron Highland ni. Dan kalau tuan-tuan ada sekeping tanah tepi KLCC tu, tak payah 1 ekar lah tuan-tuan, 1 lot saya boleh buat rumah je pun. Tuan-tuan di antara orang paling kaya di Malaysia. Tidak tuan-tuan? Tapi tuan-tuan boleh bayang tak kalau ada seorang yang setiap inci tanah di dunia ni, tanah semua geran milik dia. Setiap inci tanah di dunia ni semua geran milik dia belakang. Bukan setakat geran tanah tu, bukan setakat tanah tu milik dia. Setiap bangunan yang duduk di atas tanah tu semua milik dia. Setiap kenderaan yang bergerak di atas jalan di dalam dunia ni semua milik dia. Setiap duit, not yang ada atas dunia ni semua milik dia. Kaya tak orang ni tuan? Kaya, subhanallah.
ada orang lagi kaya daripada dia. Orang yang pagi tadi solat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, yang namanya sunat fajar, lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Faham tak ni? Siapa buat tadi untung, siapa terlepas tadi rugi sebesar-besar rugi. Bukan rugi 1 juta, bukan rugi 2 juta, rugi dunia dan segala isinya. Faham tak ni? Sebab tu satu sembahyang yang kita nak kena jaga sungguh-sungguh. Dia duduk di antara sunat muakkad. Tuan-tuan tengok pada muka surat 24, bawah tu tulisan berwarna merah. An Abi Umar annahu qala, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin, rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya'i wa rak'ataini qabla as-subhi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW tidak meninggalkan solat sunat 10 rakaat satu hari. Nah ni dia panggil sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sunat rawatib yang muakkad, sunat yang mengiringi sunat fardu ni tuan-tuan, dia panggil sunat rawatib. Sunat yang mengiringi sunat fardu namanya sunat rawatib, sebahagiannya muakkad, sebahagiannya ghairu muakkad. Muakkad ialah sunat yang sangat dituntut, ghairu muakkad ialah sunat biasa. Apa dia sunat muakkad? Sunat muakkad ni ada 10 yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa dia solat dia? Yang pertama kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, rak'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur. Kemudian rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya', 2 rakaat selepas daripada isya'. Wa rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum daripada subuh. Apa yang tertinggal? Yang tertinggal 2 rakaat sebelum asar, ghairu muakkad, sunat biasa. 2 rakaat sebelum maghrib, ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum isya', ghairu muakkad. Yang lain muakkadah. Faham tak ni? Ha gitu. Sallallahu alaihi Muhammad.